Okey, untuk soalan 12. Okey. Bila soalan tu melibatkan hari yang berlainan, kita akan guna garis masa. Okey, bila kita guna garis masa, itu lebih mudah untuk kita tengoklah berapa jam semuanya. Okey, kita bermula daripada 14 hari bulan Julai 3:30 petang dan berakhir pada pukul 9.45 malam 16 hari bulan Julai. Okey. Cara pengiraannya, cikgu pecah-pecahkan dia untuk beberapa jam. Okey, untuk lebih mudah. Yang ni dari 3:30 petang sehingga 12:30 tengah malam, maksudnya itu hari yang baru kan. So kita akan kira berapa jam dari 3:30 petang 14 bulan 7 tu sehingga 12:30 tengah malam hari yang baru tu. Okey, dari 3:30 hingga 12:30 berapa jam semua? 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 tengah malam hari yang baru. Semua 9 jam. Okey, jadi cikgu letak di bawah sini 9 jam. Okey, dari 3:30 petang sehingga 12:30 tengah malam. Okey, 9 jam semuanya. Lepas tu kita sambung lagi. Dari 12:30 tengah malam 15 hari bulan 7 ni, okey, 15 hari bulan Julai, kita terus ke hari yang baru. Okey, 16 hari bulan 7. Hari yang baru tu 12:30 tengah malam juga. Maksudnya dari 12:30 tengah malam 15 hari bulan 7 hingga 16 hari bulan 7 12:30 tengah malam juga. Semuanya ada 24 jam kan? Ini satu hari ni kan? Satu hari dari 12:30 tengah malam hari ini hingga 12:30 tengah malam hari esok. Itu merupakan 24 jam. Jadi terus je kita tulis 24 jam. Okey. Belum lagi sampai ke 9:45. Okey, dari 12:30 tengah malam 16 hari bulan Julai ni, okey, cikgu pergi 12:30 tengah hari. Okey, dari 12:30 tengah malam hingga 12:30 tengah hari. Semuanya ada berapa jam? 12:30 tengah malam, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 pagi, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 baru 10 jam. 11:30, 12:30. 12 jam semuanya. Okey? Dari 12:30 tengah malam sehingga 12:30 tengah hari, semuanya ada 12 jam. Okey? Kita teruskan semula. Okey, sebabkan kita kira dari jam ke jam, okey, lebih mudah kita pergi 12:30 tengah hari ke pukul 9:30 malam. Semuanya ada 9 jam. Okey? Dari 9:30 ni hingga ke 9:45 tengah hari, dari 30 minit. Okey, dari 30 minit ni pergi 45 minit. Ada berapa minit semua? Ada 15 minit. Okey, jadi berapa lama tempoh semuanya ni kita akan tambah semua. 9 jam tambah 24 jam tambah 12 jam tambah 9 jam tambah 15 minit. Ini langkah kerja seterusnya lah. Okey, tambah semuanya. Okey, kita jumlahkan semua menjadi 54 jam 15 minit. Okey. Inilah jawapannya sebab soalan minta jawapan dalam bentuk jam dan minit. Okey. Boleh dapat? Okey. Yang ini kita kira dari jam ke jam lebih mudah. Kalau rasa ni 24 jam ni besar kan? Kamu bolehlah kira dari 12:30 tengah malam hingga 6:30 pagi. Berapa jam? Dari 6:30 pagi hingga 12:30 tengah malam lagi. Berapa jam? Boleh. Yang penting kamu faham apa yang kamu buat dari jam ke jam hingga ke 9:45 PM. Dan kamu mesti tengok tarik-tarik yang terlibat tu. Okey? Tarik-tarik yang terlibat tu dia berlainan hari, jadi kena hati-hati di situ. Okey. Okey, untuk soalan 13, soalannya suatu ujian saiz dijalankan selama 1/4 jam. Ujian itu tamat pada pukul 10 pagi. Pada pukul berapakah ujian itu bermula? Okey. Ujian dijalankan selama 1/4 jam. Ini tempoh. Tempoh ni maksudnya berapa lama ujian tu berlangsung. Okey, berapa lama ujian tu berlangsung? 1/4 jam. Okey, kita sudah tahu 1/4 jam ni, 1 jam ni memang 1 jam lah, kan? Okey, kemudian 1/4 jam ni berapa lama sebenarnya? Berapa lama masanya ni? Kita kena tukar 1/4 jam ni ke minit untuk tahu berapa masa sebenar dia. Jadi kita akan tukar ke minit dengan mendarab 60. Sebab apa? 1 jam bersamaan dengan 60.
Okey, dari jam tukar ke minit, darab 60. Dari jam tukar ke minit, darab 60. Ini kena rujuk semula buku teks dengan nota yang cikgu bagi tu. Okey, so yang ini 1/4 jam kita tukar ke minit, kena darab dengan 60. Okey. Okey, boleh potong ni ya. 4 kali 1 4. 4 kali 1 4, ada baki 2, turun kosong 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Okey, so sini 1 kali 15 minit. Maksudnya 1/4 jam ni bersamaan dengan 1 jam 15 minit. Okey. Tempoh kita sudah dapat 1 jam 15 minit. Okey. Soalan bagi tahu masa tamat, ujian tamat pada pukul 10.10 pagi. Okey, masa tamat tu masa akhir lah juga ya. Okey. Untuk cari pukul berapa ujian tu bermula. Okey, ini adalah formulanya. Formula ni kena ingat. Okey, formula ni kena ingat. Maaflah. Semak pula. Okey. Macam mana kita mau cari masa mula adalah masa akhir kita tolak dengan tempoh. Ini memang formulanya ya. Ini kena hafal. Ada cikgu bagi nota kan? Okey, kena tengok semula. Okey, masa mula sama dengan masa akhir tolak tempoh. Masa akhir ujian adalah pukul 10.10 pagi. Tolak dengan tempoh. Berapa lama tempoh tadi? 1 jam 15 minit. So, kita akan tolak 1 jam 15 minit. Okey? So, kita akan tolak. Okey, 10 tolak 15. Tidak boleh ya. Okey, sebab kecil. So, kita akan pinjam dari sebelah 1 jam. Kamu kena ingat, bila kamu pinjam 1 jam dari jam ni, kamu pinjam 1 jam. Bila kita tukar unit ke minit, 1 jam tu bukan jadi 10. Okey, ramai antara kamu pinjam dari sini 1 jam, pergi sebelah sini jadi 10. Tolak macam biasa. Tidak. Dia unit yang berbeza. So, kamu kena tukar unit dulu. Pinjam 1 jam, pergi minit, dia akan jadi 60 minit. Okey, 60 minit ni tambah dengan 10 minit yang memang sudah ada di situ. Okey, 60 tambah 10 jadi 70. Baru kita boleh tolak dengan 15. 70 tolak 15. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 1 sama dengan 5. Okey. 9 tolak 1, 8. Okey, 8.55. Okey. Kamu kena tengok semula soalan. Dia tanya pada pukul berapakah? Okey. So, kalau pada pukul berapa, kena tulislah 8.55. 8.55. Apa unitnya? AM ke PM? Kalau pagi, mestilah AM kan? So, AM di situ. Boleh dapat? Ingat ya, jangan pula bagi jawapannya dalam bentuk 8 jam 55 minit. Tidak. Tengok, dia minta pada pukul berapa. So, pukul berapa mesti dalam format waktu. Ni ya. Okey, format waktu. 8.55 pagi. Boleh dapat? Okey. Tengok ni ya. Okey, seterusnya soalan nombor 14. Okey, untuk soalan 14 ada garis masa di situ. Raja di bawah menunjukkan masa perjalanan Juliana dari R ke U. Okey. Dari R ke U. Okey, tengok sini. Hitung jumlah masa perjalanannya dari R ke U melalui S dan T. Dari R ke U mestilah melalui S dan T. Jadi, maksudnya kamu kena tambah. Tengok ni, kata kuncinya adalah jumlah masa. Jadi maksudnya kamu kena tambah semua masa ini. 5/6 jam, tambah 1 jam dan tambah 40 minit. Okey? Biasakan diri untuk tulis ayat matematik penuh. Okey? Jumlah masa 5/6 jam tambah dengan 1 jam tambah dengan 40 minit. Okey? Okey. Tengok baik-baik sini. Ini 1 jam. Masa yang sebenar. Yang ni pun masa sebenar 40 minit. Kita boleh tahu kan berapa minit, berapa jam. Okey, untuk ini 5/6 jam dalam bentuk pecahan. 5/6 jam. Ini mesti tukar ke dalam minit. Dari jam tukar ke minit. Kamu sudah tahu 1 jam sama dengan 60 minit. So, dari jam tukar ke minit kena darab dengan 60 minit. 5/6 darab dengan 60. Yang ni boleh potong silang. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 10. 6 kali sifar sama sifar. 6 kali 10 sama dengan 60. Boleh? Okey. Lepas tu, okey, ini terus ikut cek yang macam belakang ya. 1 jam 40 minit. Okey, di sini. Di bawah tadi sudah tinggal 1/1. Abaikan sudah. Okey.
atas darab atas. 5 darab dengan 10, 50 minit. 50 minit tambah dengan 1 jam 40 minit. Jadi 1 jam 90 minit kan? Sebab 50 minit tambah 40 minit, 90 minit. Okay? 1 jam, di sini 1 jam. Okay. Kalau kamu jawab 1 jam 90 minit, cuma dapat 1 markah sahaja untuk bahagian ini. Okay? Untuk ini. Okay? Dia belum dapat markah penuh lagi. Dia hanya akan dapat 1 markah di sini. Okay? Untuk ayat matematik yang ini. Okay? Okay. Untuk dapat full marks, tengok di sini. 1 jam 90 minit. Memerlukan penukaran unit. Okay? Penukaran unit daripada minit ke jam. Sebab di dalam jam tu mana ada 90 minit kan? Sampai 60 minit je. Jadi kita akan tukar dari minit ke jam. Tolak 60 minit. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. So, tolak 60 minit, kita tambah 1 jam di sebelah sini. 90 tolak 60, 30. Okay, 1 tambah 1, 2. 2 jam, 30 minit. Okay. Okay, tengok sini ya. Dia minta jumlah masa kan? So, jumlah masa, maksudnya berapa lama lah jumlah masanya? Jawapan mesti dalam 2 jam 30 minit. Bukannya pukul 2.30 PM, bukan 2.30 AM, bukan 2.30 petang, bukan 2.30. Tidak. Dia mesti dalam format yang betul. Jumlah masa. Jumlah berapa lama masa yang diperlukan daripada masa perjalanannya dari R ke U. Berapa lama? Jadi 2 jam 30 minit. Okey? Mesti dalam format masa yang betul. Okey anak-anak? Kita pergi soalan terakhir, soalan ke-15. Okey, seterusnya soalan 15. Raja di bawah menunjukkan suatu tarikh pada kalender. Okey, tarikh di situ adalah 22 Februari 2004. Okey, 22 Februari 2004 di dalam kalender itu. Nyatakan tarikh seminggu sebelum tarikh yang ditunjukkan di atas. Nyatakan tarikh seminggu sebelum tarikh yang ditunjukkan di atas. Okey. Seminggu kan? Seminggu berapa hari? 7 hari kan? So, nyatakan tarikh 7 hari sebelum. Kalau sebelum, merujuk kepada kata kunci ni, merujuk kepada operasi apa? Tolak kan? Okey, tolak. So, maksudnya nyatakan tarikh 7 hari sebelum tarikh yang ditunjukkan di atas. So, di sini 22 hari bulan kena tolak dengan 7 hari. Okey, yang ni. 22 hari bulan Februari. Nyatakan 7 hari sebelum tarikh di atas. Jadi 22 tolak dengan 7, 15. Okey, 15. Jangan jawab 15 saja. Dia minta tarikh, so kita akan tulis dalam format tarikh yang betul lah. 15 Februari 2004. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B, nyatakan tahun lompat selepas tahun 2004. Okey, tahun lompat. Apa maksud tahun lompat? Tahun lompat ni dia berlaku dalam tempoh 4 tahun sekali. Okey, tahun lompat ni 4 tahun sekali. Macam mana kita mau tahu tahun lompat? Okay. Kita boleh bahagi dengan 4 lah maksudnya. Tanpa baki. Okey. So, yang ini selepas tahun 2004. Nyatakan tahun lompat selepas tahun 2004. Jadi, kita akan tambah dengan 4 tahun lah. 2004 tambah dengan 4 tahun. Sebab apa? Tahun lompat berlaku 4 tahun sekali. So, kita cuma tambah 4 tahun. Okay, 2008. Untuk cek betul ke tidak, 2008 ni tahun lompat yang seterusnya, kita bahagi dengan 4. 2008 bahagi dengan 4. 4 kali 5, 20. 4 kali sifar, 8 turun. 4 kali 2 sama dengan 8. Tidak ada baki. So, maksudnya betul lah 2008 ni tahun lompat. So, 2008 adalah tahun lompat yang seterusnya selepas tahun 2004. Okey. Itu saja untuk hari ini. Semoga anak-anak murid boleh ikut dan boleh faham.
dan teruskan ulang kaji ya. Topik masal ni dia memang ada complicated sikit, jadi kena hati-hati bila mengira. Okey. Selamat ulang kaji dan selamat buat pembetulan. Jaga diri semua anak-anak. Assalamualaikum dan selamat malam.